kita teruskan. Masih lagi bawah internal flow. Cuma kita akan bincang tentang turbulent flow. Okay. So turbulent flow kita kena tahu dia adalah merujuk kepada Reynolds number. Okay, Reynolds number yang lebih besar daripada 10,000. Okay, ada confusion sebab sebelum ni bila kita bincangkan Reynolds number critical adalah pada 2,300. Okay, so ada macam-macam mazhab. Ada setengah-setengah mazhab mengatakan bahawa Reynolds number yang menunjukkan turbulent flow adalah pada Reynolds number lebih besar daripada 10,000. So apa yang berlaku antara 2,300 hingga 10,000? Ini dipanggil sebagai transitional flow. Cuma bagi kebanyakan kes kita akan automatically kita treat kes kita asalkan lebih daripada critical Reynolds number, kita treat sebagai turbulent flow. Cuma ni maklumat asas yang awak semua kena tahu. Dan jangan nanti bagi mempertahankan yang 2,300 yang ke atas merupakan turbulent flow inside a pipe. Okey. So sama seperti mana laminar flow, kita masih lagi akan melihat dua aspek. Aspek yang pertama adalah hydrodynamic aspek. Aspek kedua adalah thermal. So untuk hydrodynamic, kita masih lagi akan membincangkan tentang hydrodynamic. Kita masih lagi akan membincangkan tentang delta P. Okay, apa itu delta P? Iaitu pressure loss in pipe. Cuma sekarang ni kita nak tengok pressure loss in pipe for turbulent flow. So formulation dia masih sama. Okay, masih lagi kita pakai delta P bersamaan dengan F. Okay, L over D rho V average square divided by 2. Masih lagi sama. Yang berbeza sekarang ni adalah pada nilai F. Okay, sebab apa? Sebab nilai F ini dipengaruhi oleh dua perkara macam kita bincang sebelum ni. Yang pertama adalah velocity. Semestinya velocity pada turbulent flow lebih tinggi daripada velocity dalam laminar flow. Yang kedua adalah surface roughness. So kalau kita bincang sebelum ni, dalam laminar flow, surface roughness tidak mempengaruhi nilai F kerana velocity-nya terlalu rendah. Menyebabkan biarlah rough macam mana pun surface tu, kasar macam mana pun surface tu, so dia tidak memberi kesan. Tapi untuk turbulent flow, velocity memberi kesan kepada F, begitu juga surface roughness. So surface roughness ni kalau you all recall, you all belajar dekat dalam fluid mechanic. So di mana dalam fluid mechanic, surface roughness ni biasa kita represent dengan relative roughness. Okay, roughness. So diberikan oleh simbol epsilon divided by D. Okay, di mana nilai ini biasanya merujuk kepada material yang digunakan untuk membuat pipe. Okay. Okay. So biasanya adalah material dependent. So contoh kalau pipe tu dibuat daripada plastik, berapa nilai relative roughness dia? Kalau diperbuat daripada kaca, berapa relative roughness dia? Dibuat daripada besi dan sebagainya, semua ada relative roughness. So soalan dia sekarang ni macam mana nak cari nilai F? Okay, macam mana nak cari nilai F? So nilai F untuk case turbulent flow ni basically boleh dikategorikan kepada dua. Okay, nilai F ni boleh dikategorikan kepada dua. Satu adalah untuk smooth surfaces. Okay, sekiranya kita boleh declare pipe tu adalah smooth surface, so kita boleh directly guna one of the correlation yang telah dibina, iaitu F bersamaan dengan 0.79 ln Reynolds number minus 1
0.64, okay, power tu minus 2. Okay, so ini adalah salah satu correlation yang kita boleh gunakan. Syarat dia apa? Syarat dia mesti smooth surface. So kalau dia smooth surface, kita ambil nilai F berdasarkan correlation ni. So maknanya dia bergantung hanya kepada Reynolds number sebab dia smooth surface. Tapi sekiranya dia bukan smooth surface, sekiranya dia rough surface. Okay, macam mana untuk rough surfaces? Yang ini agak complicated. Kita kena guna apa yang kita panggil sebagai Colebrook equation. Colebrook equation. Okay, popular ni. Siapa yang belajar mechanical engineering sepatutnya Colebrook ni nama yang dia kena kenal. Okay, siapa Colebrook ni? Colebrook ni orang yang membina persamaan untuk mengenal pasti friction factor untuk flow inside a pipe for rough surfaces. So basically Colebrook equation ni boleh diberikan oleh 1 divided by square root of F friction factor equals to minus 2.0 log relative roughness divided by 3.7 plus 2.51 divided by Reynolds number square root of F. Cuba tengok apa masalah kat equation ni. Masalah kat equation ni adalah F ini tak boleh diwujudkan secara eksplisit. So dia adalah implicit. Maksudnya kita tak boleh selesaikan secara mathematical analysis. Kita kena selesaikan secara numerical analysis. Okay. So disebabkan itu kita terpaksa sekarang ni guna benda yang amat popular. Amat popular kepada mechanical engineers, particularly yang involved dalam piping design dan sebagainya, iaitu yang dipanggil sebagai Moody chart. Okay. Moody chart. Siapa yang tak pernah tengok Moody chart, maknanya dia belum lulus fluid mechanic. Mesti pernah tengok Moody chart. So Moody chart ni apa? Chart yang menghubungkan Reynolds number. Okay. Dia hubungkan Reynolds number, dia hubungkan F, dia hubungkan relative roughness. So kalau kita tahu dua value, contoh kalau kita tahu nilai Reynolds number dengan nilai relative roughness, kita boleh cari nilai F yang kita perlu gunakan untuk mengenal pasti delta P. So basically itulah dua condition untuk kita kenal pasti nilai F untuk kita derive pressure loss inside a pipe for turbulent flow. Okay.